Alright, okay, dah start. Okay, untuk meeting kali ni kita akan membincangkan tentang progress apa yang kita dapat. So, from apa yang kita dah bincang pada meeting yang kedua tu, kita dah ada buat penukaran planning apa yang kita nak buat pada tanah tu. And right now, untuk meeting yang kali ni aku nak tengok progress apa yang setiap engineer punya part yang dah siap lah. So macam sekarang ni aku, untuk part aku dah set sekejap, aku tunjuk korang. Okay, as for factor of site selection, aku dah betulkan ayat dia untuk part which is kita buat single story terrace. Kita stay with single story terrace kan? Bukan double. Alright. Kalau teruskan tu, so setakat ni untuk part untuk factor of site selection dah tak ada masalah, aku dah betulkan. Okay. Okay, sekarang ni preliminary feasibility study ni, as for technical point of view, aku dah settlekan untuk 9, which is yang pertama accommodation for staff, environment, local supplier or subcontractor, service, security for compound area, flood level and existing drainage system. Since sebab benda tu dekat area tambak kan, so kita nak kena tengok flood level and existing drainage system. Lepas tu material plan and labor availability. So macam sekarang ni dekat kat sini aku dah ada ambil gambar daripada Google Map tu, daripada tengok jarak tapak sehingga ke cement plan tu lah. Untuk setiap ni cement plan dah ada, wood supplier pun dah ada, yang area yang berdekatan, scaffolding supplier pun ada, steel supplier pun ada kat area situ. Right, selepas tu mode of transportation for the site, maksudnya access setiap pekerja untuk ke site macam mana. Ada juga and site investigation. And apa yang aku nak cakap untuk site investigation is, since tempat tu is tempat tambak, so and setakat ni benda tu dia terbiar kan, so kita tak tahu keadaan condition tanah tu macam mana. So at least kalau dekat bahagian planning nanti, dekat bahagian planning aku nak minta kau masukkan compacting soil. Sebab compacting soil is needed before the construction phase to make the land settle and add more soil to the land if there is settlement occur. So since benda tu tempat yang terbiar kan, so tanah dia ada yang tak rata, tak perlu cut and fill, it's just that kita nak kena compactkan balik tanah tu. Kalau ada settlement, so kita kena tambah tanah and compact balik lah. So itu dekat bahagian sebelum construction phase. Okay, as for business point of view, aku tak dapat lagi nak tentukan sama ada macam mana land valuation tu, like berapa kita nak estimate untuk setiap rumah and tanah tu berapa. Itu aku rasa nanti proceed tanya dengan Sir macam mana. Financial study, setakat ni aku tak dapat nak beri idea lagi. Korang rasa ada apa nak letak ke nak hold dulu? Nak hold tanya Sir ke apa ke? Ya, yang ni sebenarnya untuk apa? Aku rasa dia terus dulu tanya lepas Sir. Yang ni yang 13 benda tu lah yang kena buat. Yang 13 benda tu. Patutnya itu 9 tak silap aku. Sebab kita kena campurkan dengan business ni juga. Business juga. Yang 9 ni is basically technical point of view. So business patutnya ada 4 kan? Ada 4. Ni ada lagi 2 which is marketing analysis dengan risk analysis. So aku macam kurang sikit lah part business ni. So aku rasa ni
sama ada kita hold dulu ataupun kita bincang selepas ni lah. And setakat ni itu je. Since organisation charge pun still sama juga, tak ada perubahan ni. Aku kena delete lah. Sekarang ni tak ada perubahan sebab kita dah masa meeting yang kedua kita dah buat perubahan tu. Locality plan, okay, ni dah siap. Ada penambahan apa-apa lagi ke untuk locality plan? Ke setakat ini saja? So far tu je. Aku tak ada tambah apa-apa lagi. Alright. Okay, standard condition of contract kita dah settlekan dekat meeting yang sebelum ni. So tak perlu lagi kita emphasizekan balik. Right, setakat ni itu je. Cuma masalah aku is dekat bahagian business point of view lah. Itu je lah yang belum settle lagi. Dan semua untuk part aku semua dah settle. Okay, sekarang ni kita nak teruskan dengan Pak Luman ni ya. So, any progress? Alright, sekejap. Alright, boleh nampak skrin aku? Boleh. Sambil tengah minum. Okay. Boleh. Okay, macam kita tahu, semua dah tahu kan kita ada perubahan daripada buat rumah apartment, kita nak buat projek pada rumah taman. Okay, lebih simple dan lebih efisien. Okay, so ini latest sketching. Macam aku dah betulkan balik hari tu. Sebab hari tu macam korang kata overcrowded rumah dia. Sebab kat dia tepi ni pun ada rumah. And dekat bahagian sini pun aku ada buat rumah. And dia macam blocking sea view. So kat situ pun aku dah remove. And okay. So yang aku tunjuk ni adalah post construction site layout. Okay, macam korang boleh nampak dekat section sini, 4 bangunan ni aku cadang untuk buat temporary staff housing, maksudnya rumah setinggan untuk buruh binaan lah. Okay, and then kat sini adalah material store. So ini flammable material store, maksudnya kat situ kita akan buat macam bangunan yang berbumbung untuk kita lindungi. Inilah bahan-bahan binaan yang mudah terbakar untuk elakkan any kemalangan berlaku ke yang kita tak nak kan. Okay, ni material store, maksudnya ini material bahan-bahan binaan yang biasalah. And then side of office aku letak dekat depan dan kat tengah. Very senang, dia punya macam bangunan admin lah dekat tengah ni kan. Mudah untuk pemantauan je apa everything. And then this is the temporary parking for the staff. And as you can see, aku buat warna kuning ni adalah jalan raya dia. Okay, and aku dah siapkan anak panah. So macam dekat sini aku buat one way. Jalan dia semua one way untuk memudahkan kawalan pergerakan dalam tu. Maksudnya lori masuk kan. Contoh kalau lori daripada supplier masuk nak letak barang sama dekat material dekat store. So maybe dia akan terus keluar dari sini lah. Kalau macam staff ke apa masuk kan, temporary parking site visible, dia boleh keluar sini lah. So kat sini memudahkan traffic flow dekat dalam kawasan dan tempat pembinaan kita tu lah. Okay. Oh ya, lupa pula. Okay, sideways aku letak kat ujung sini. Untuk kita kumpulkan bahan-bahan buangan daripada construction ni kan. Untuk nanti lori datang pick up and hantar ke tempat yang sepatutnya. Alright, yang 3 bulatan ni cadangan aku nak buat permanent store water, maksudnya tangki simpanan air yang permanent untuk semua penduduk taman ni, and then time post construction, sebab kita tahu kan tak boleh jangka juga bila terputus bekalan air. So if terputus bekalan air, resident dekat taman ni dia masih ada backup lah. Dia orang boleh dapatkan air daripada kawasan simpanan tangki simpanan air ni. And then yang petak bawah ni pula adalah tempat untuk electricity punya, like macam nak letak transformers and semua berkaitan electricity punya sistem lah dekat tengah situ. So aku
aku letak dekat area tengah ni supaya distribution ni mudah untuk agihkan ke seluruh bahagian taman. And then kat depan ni nampak ada macam bentuk 8 kuru keding tengah ni. Ini adalah washer. Macam kita tahu standard kalau masuk construction site, lori keluar masuk, kereta keluar masuk kat dalam tu kan tanah merah kan. So kita tak nak lah berlumpur ke habuk-habuk lori tu berdebu keluar tu, dia akan sebabkan pollution dekat main road. Macam kat sini ni adalah main road. Ni aku belum buat titik garis tengah dia. And kita punya, macam kita tahu kan, kawasan construction kita ni dekat dengan laut. So kat situ lebih teruk lah kalau kita tak ada washer. Okay, macam biru ni adalah, line biru ni adalah aku dah buat survey dia punya drainage yang dah sedia ada. And dia memang dah ada longkang sekeliling ni. Okay, so sekarang yang aku nak tanya korang, macam kalau korang tengok macam jumlah rumah ni, satu row ni macam terlalu banyak sebab tapak kita luas. So cadangan aku maybe kita nak buat rumah ni, rumah teres standard size dalam 18 kali 17, sebab tu dia macam terlalu banyak. So macam korang ada cadangan tak? Maksudnya sizing yang lebih size satu rumah tu yang lebih efisien lah. Maksudnya macam ni maybe terlalu banyak and first cost dia akan tinggi lah untuk kita construct. Macam ni duduk rumah taman, dia punya macam rumah tu standard size berapa? Okay, pada pendapat aku lah, untuk part sizing houses ni, basically kalau aku nak tekankan is kita dekat area sekarang ni kita dekat tengah bandar and area tu adalah sea view. So pada aku, kalau kau buat 18 kali 17, macam satunya kecil dan keduanya dia macam terlalu banyak. Bila terlalu banyak, dia macam compact dekat satu tempat tu. So mostly kalau tempat-tempat macam ni, orang nak leisure and big space. So big space is something that orang minta, orang demand. So kiranya kalau pada aku, dekat area taman aku is menggunakan size 24 kali 80. And the pricing would be, kalau katakan Pontian ni sebagai tempat yang baru nak membangun, 700,000, 600,000, around that price for each houses tu pada aku memadai lah. Benda tu dekat tengah-tengah bandar. Kalau macam dekat area tempat rumah aku, dia bukan dekat tempat bandar, dia jauh sikit lah dengan tempat area bandar. So harga dia pun bermain peranan around 500,000 hingga 600,000. So it increases by time kalau permintaan banyak. Itu pun kita boleh menggunakan konsep tu. Cuma apa yang aku nak emphasizekan is kurangkan jumlah rumah tu and kita gunakan around setiap baris tu macam satu baris tu 10. So every each kotak tu kiranya ada 20. Itu pada aku lah, pada pendapat aku. Kalau daripada pendapat bagi planning phase, Ima? Bagi aku macam untuk yang rumah tu kita kurangkan lah kot. Macam Syami cakap, satu kotak tu dalam 20 biji rumah. Lepas tu yang aku target, rumah belah tepi-tepi tu, kan belah tepi tu belah kanan tu ada rumah tu kan. Aku target kalau dalam 12 okey kot. Sebab yang tu macam banyak sangat kan. Berapa tu? Lepas tu lagi satu, macam bahagian part construction aku tu nanti aku plan untuk macam tu lebih baik lah. Lepas tu bahagian part construction aku tu aku plan pun untuk dalam 100 biji rumah. So kalau buat banyak, dia akan ambil masa yang agak lama. Sedangkan kalau aku buat yang dalam target aku 100 biji, tu pun dah ambil masa setahun lebih macam tu lah. So bagi aku elok kita kurangkan kot supaya tak nampak compact. Lagipun kita pun dekat dengan laut kan. So macam kawasan tu memang macam cakap orang pun kurang bagi tumpuan dekat kawasan-kawasan macam ni sebenarnya. So kalau kita buat rumah saiz yang berapa 24 kali 80 tu okey lah tu.
Nakib ada pendapat? Okay. Kalau semua okey, nanti kau cekkan lah. Nakib. Aku pun sokong dengan Syamil dan juga Imal juga ni. Lah sebab kita nakkan kawasan yang lapang. Kalau terlalu compact, macam istilah dia, kita tak boleh nak bernafas lah. So bagi aku memadai satu kawasan tu ada 20 biji je. So that means setiap kawasan tu total ada 100 lah. Tapi kan kalau 100 tu bagi korang okey ke? Macam tak 100 banyak. unit bagi aku macam okey je. Tak Sebab banyak kat sangat ke? taman aku ni pun satu baris, cukup. Sebab satu kawasan tu besar. So bagi aku memang so-so lah, nice. Sebab tapak dia besar. Okey lah. Kalau Okey. kata okey. Sebab tak Alright. silap aku kan, macam sekarang ni, kalau satu taman tu, jarang ada orang buat yang sampai 100 tau. Selalunya macam aku ada bagi idea dekat dalam grup kita tu, which is dia buat double story, dia ada size yang berbeza. Dia jual size yang berbeza, tapi dia buat ikut berapa yang dia nak, berapa yang dia boleh sediakan. Contohnya size 24 x 80 tu ada 24 ada 12 biji rumah ke, ada 20 biji rumah ke. Lepas tu yang selainnya adalah saiz yang kecil sikit, dan macam ada around 50, 60. So Kira around, kawasan tu dia provide untuk rumah yang boleh orang mampu milik dalam dua harga lah. yes. So orang boleh pilih. Lagipun kita punya ni berkenaan dengan COVID-19, so pendapatan diorang pun dah terjejas. Betul. So kita memang tak boleh nak expect yang diorang, kita letak harga tinggi lah, memang diorang takkan beli lah. Tapi korang serius ke nak buat dua saiz? Lagipun macam kebanyakan target kalau- customer kita pun pejabat awam kan. Standard pejabat awam pun diorang macam ada income tu sikit lah. Pasal diorang pun mesti macam nak yang rumah tak adalah terlalu sempit, macam nak ada ruang sikit lah, selesa kan. Balik lah dengan gaji diorang penting. Tak adalah, maksud aku macam kalau macam dua size tu, itu just contoh je. As for now, macam kita pun still baru lagi untuk nak planning apa semua ni. Rasanya satu size kita tentukan dengan satu size saja. Tak perlu nak buat size yang berbeza. So ada apa-apa lagi ke daripada Pak Luqman? Okay, macam tadi tu itu post construction. Ini adalah yang macam dah siap lah. Okay, macam korang nampak yang bentuk pentagon ni. Ini adalah surau. Untuk ialah memenuhi kewajipan penduduk taman. Ni nak solat kan, something yang mesti ada surau. And then macam dekat area depan ni, macam tadi yang kita buat ni macam kawasan tempat collection, kawasan letak barang lah apa-apa tu. Okay, so macam kawasan area depan ni adalah untuk rekreasi. Sebab memandangkan kawasan depan ni dia menghadap laut, so ada view. Lebih baik buat depan ni ada rekreasi. So cari sini gymnasium, tempat ada jogging kan. Macam ada ni hexagon kecil ni adalah gazebo. And then this is playground untuk bonding time dengan anak-anak. And then macam keperluan macam anak muda nak main bola, football field area sini ada, basketball, tennis court kan. And then aku ada sediakan satu tapak parking untuk bagi tamanan. Lepas tu tapak parking tu dekat dengan surau. Macam koridor surau ni parking sini lah. Kalau surau nak buat majlis apa-apa kan, so dia boleh guna tapak ni lah nak bangunkan khemah something. So itu pada depan aku lah. Yang bawah ni setakat ni sama je, tak ada apa-apa lagi. And then lupa nak jelasin, taman ni dia punya access dia ada 3 main road. Yang tepi ni sekeliling ni adalah main road, satu tu je access. So macam kat situ kawalan untuk keluar masuk taman tu macam Terjaga. Kita nampak lah, mudah lah. And nak tanya pendapat, kalau pada pendapat korang macam kalau ada kurang ke apa. Ini aku tak tambah lagi dia punya, aku nak
kena tanya balik pasal utilities dia punya telecommunication dengan apa elektrik tu nak telecommunication tu aku nak letak apa sebab time post construction yang dia kata dalam soalan tu. Mungkin nanti nak bincang balik dengan saya. Lukman, So aku rasa Lukman, kalau dari segi safety dia macam mana? safety. Sebab dia kan dekat dengan laut, so macam satu Okay, safety dekat post dengan construction. laut. Okay, sebagai mention. Dia keliling tu kan ada pagar. Macam dia pintu masuk utama dia ada satu. So keliling tu ada pagar. Okay, keliling ni pagar. Macam signboard untuk okay, teruskan Gip. Pagar dia tu pagar macam mana? Kalau Agak-agak lah aku nak pandang laut. Takkan aku nak letak pagar dia tembok. pagar standard construction. habis tu pagar dia macam mana? Sebab tu kan safety juga. Takkan nak guna pagar biasa sebab tepi jalan kot. Pagar tu dia ada pagar yang kita kena besi yang jaring-jaring tu tau. Ada nampak kalau kat jalan biasa dia macam ada pagar yang besi jaring-jaring. Kan selalunya kalau kita tengok yang jaring warna hijau tu kan, yang bentuk kotak tu kan, banyak-banyak tu. Tapi ini dia bentuk jaring warna silver. Dia rectangle punya size tu, banyak-banyak. So at least kita nampak sea view tu. Kau jangan bayangkan tembok. Kalau kau letak tembok memang kau tak nampak laut. Apa function letak kat depan? Ya, tahu. Sebab situ kan dekat ada playground untuk kanak-kanak kan. So macam safety kanak-kanak pun kena jaga. Sebab tepi jalan kan orang senang culik juga. Hehe. Yelah. Macam sekeliling ni kita akan fence lah. Pagar standard yang lah kos dia pun tak terlalu tinggi. Kalau buat tak pagar tembok, kos dia pun sakit juga lah. Oh ya, kat sini aku memang biar tapak ni, kawasan ni macam kosong sikit lah. Macam kalau nak buat aktiviti berkelah ke kan, nak main layang-layang ke, perlukan tapak kosong kan, yang macam lapangan, ada rumput-rumput je kan. So memang ada save satu kawasan macam tu lah. Macam padang lah kan, tapi bukan padang bola. Dia rasa itu juga dia rumput-rumput. Macam tempat lepak-lepak. Macam korang ambil soil sample ke kan. Nanti jangan lupa label kat tepi tu tau. Setiap bentuk shape tu label kan. Untuk esok sebab esok kalau nak design. Ya. Alright, setakat ni ada apa-apa lagi untuk bahagian Lukman? Kalau tak ada kita proceedkan dengan itu je lah dulu. Pak Imah. Tak dah, boleh proceed lah. Alright, boleh proceed lah. Okay, kejap ya. Nampak ke? Nampak kan? Nampak. Okay, kalau sangkut ke apa bagi tahu tau. Boleh sila teruskan. Okay, first untuk lupa lah nak buka locality plan. Okay, locality plan tadi Syamil dah tunjuk kan. Okay, untuk locality plan itu je lah. So far tak ada apa-apa perubahan. Nanti bila dah tunjuk dekat sini nanti baru kalau ada perubahan nanti aku tambah. Okay, untuk yang ni aku nak cakap pasal construction plan tau. Construction plan ni yang ni sebenarnya general work dia tau. Tapi ada perubahan, tapi aku tak update lagi. Dia ada perubahan, cuma aku tak update lagi dekat part sini. Okay, ni yang aku dah buat untuk apa? Gantt chart. Nama dia apa? Gantt chart itulah. So, kita buat residential construction kan. So, duration kita 312 hari. Kita start 10 bulan 1 tahun 2022 dan kita punya finish dia
21 bulan 3 2023. So dah ambil masa dalam setahun 3 bulan macam tu. So yang ni, tapi yang ni tak confirm lagi sebab aku ada masalah dekat part tarikh ni. Kalau korang perasan untuk untuk general dia punya apa ni general construction dia ni ada masa tengok tarikh dia kan. Yang ni 10/1. So dekat sini pun dia still 10/1. Ni pun 10/1. So aku tak tahu cara nak betulkan tarikh dia, tapi nanti esok aku akan cuba tanya Sir. So ni adalah fasa-fasa untuk setiap dalam general construction tu. Macam first kita ada general condition. So dekat general condition tu kita finalize plan kita and estimate semua. Lepas tu kita sign contract, baru boleh kita start dengan mobilize on site. Maksudnya kita buat clearance, buat temporary power service, lepas tu install underground utilities. So kalau ada yang tak dia kena mengena, korang boleh bagi tahu tau supaya aku boleh betulkan balik. Lepas tu kita boleh proceed dengan foundation. Foundation ni aku target dalam 21 hari lah sebab aku target kita punya dalam 100 biji rumah, tak lebih pada tu. So target aku duration dia pun tak lama lah. So dalam foundation tu kita akan buat excavate, lepas tu place concrete, lepas tu perform foundation, backfill foundation. Lepas tu kita proceed dengan frame, install joist, link decking, frame walls and ni lah ini. Lepas kita proceed dengan drying. Untuk frame ni paling lama tau, 193 hari. So yang paling dekat part lama ni dekat frame walls ni lah, dia lama sikit, berapa hari. Ambil masa untuk dalam 100 biji rumah. So ni drying. So kita proceed dengan drying dalam duration dia 70 hari. So install sheeting ni dalam 60 hari, install roof dalam masa sebulan, install machine doors ni dalam 21 hari, and exterior door dalam masa seminggu, install window pun dalam masa seminggu. So exterior finish, kita complete exterior brick dalam masa 28 hari, complete exterior siding dalam masa 5 hari macam tu lah. So utility dia ni yang part-part untuk plumbing, untuk base untuk dia punya electrical semualah. So target dalam 17 hari je. So installation dia 271 hari. Sorry, yang ni yang paling lama. Kita place wall installation, lepas tu conduct installation. Itu. Sorry, aku silap. Sorry, yang ni installation ni maksudnya dia under semua ni. Tak sure. Drywall. Lepas tu kita proceed dengan drywall. Install drywall. Lepas tu tape and buat drywall. Lepas tu kita dah buat semua ni, baru boleh kita proceed dengan paint and wallpaper. Tapi rasanya wallpaper ni tak ada kot. Wallpaper ni tak ada, kita cat je. Cat luar dan dalam. So finish. Cuma aku nak cakap satu. Kita untuk buat bahagian perumahan ni, kita tak buat fully finish tau. Kiranya kalau fully finish ni, kita akan buat exterior and interior design. So maksudnya kita cover cost untuk semua sekali lah. But since kalau kita cakap kita pun ada nak part profit juga, and customer pun ada nak part profit juga. So as for internal macam finishing untuk internal rumah tu kita tak buat lah. It's just that kalau macam painting tu, yes, painting tu kena. And lagi satu, cuba naik atas sekejap. Aku nak tambah dekat bahagian atas lagi.
Alright. Okay, mobilize on site. Clear and grab lot, install temporary power service, install underground utilities. Okay. Install temporary power service and utilities tu gantikan dengan yang bagian compaction soil tu. Boleh. So ganti dengan compaction soil tu is basically around 3 to 4 days. 3 to 4. 3 to 4 days. Since kalau nak clearkan tempat tu, yes, memang memakan masa 3 hari tu logik lah, boleh. So kalau compacting soil tu sebab kita nak melalukan dia punya investigation tu. So yang install underground utility ni okey lah. Cuma tukar yang ni je. Yang power service tu boleh tukar, apa ni boleh tukar sebab kita berada di kawasan bandar, so power service tu tak ada masalah. Sebab masa kita dah sign contract tu untuk proceed tu, so basically kita dah jumpa dengan TNB, kita dah jumpa dengan ACJ untuk supply air tu. So itu kalau boleh sign contract and notice to proceed tu buat 3 hari dalam tak sehari. Boleh. Sebab setahu aku lah, kalau aku tengok apa yang ayah aku buat, makan masa jugalah sebab kau nak kena isi form air, isi form dia punya prosedur. So 3 hari atau 4 hari would be a logical punya statement lah. Boleh. Untuk part foundation ni okey. Untuk part foundation setakat ni okey. Cuma kita macam ada satu part tu lupa nak letak tau, macam sewerage system. Ada tak? Oh, tak ada. Itu nak masuk bawah dekat part foundation ke? Yes, dia kena ada dulu. Last kali lah lepas backfill foundation ni. Backfill foundation. Form foundation inspection. Mostly apa yang aku tengok dekat dalam internet is kita punya diorang buat foundation, lepas tu diorang buat sewerage system. So rasanya boleh letak lepas tu. Okay, boleh. But kita boleh confirmkan dengan Sir dulu lah untuk bahagian tu. Just adakan je, so nanti kita tanya dengan Sir. Okay, boleh. Dan ni frame. Okay, frame tu okay. Yang dekat bahagian part kat bawah tu, dia macam macam tadi tu macam wallpaper ke apa ke, itu kalau boleh tolak je lah. Sekejap. Yang mana? Yang ni Itu dia. Insulation tu memang dia kena ada. Drywall kena ada. Paint. Buat paint saja. Pin saja. Yang ni yang texture all except entry and kitchen, paint all except entry and kitchen. Untuk painting lah, untuk painting. Finishing plumbing okay. Finish electrical okay. Bawah lagi. Untuk tiling Okay. Tile ni dekat kitchen dengan bar entry. Ni dah masa 14 hari, okey ke? Dia macam ni tau Mah. Kau estimate dia hari yang logik sebab dekat standard condition aku ada masukkan tau. Kalau sekiranya dorang tak dapat nak follow due date, ada kelewatan and dengan tak ada alasan yang kukuh, dorang akan bayar denda kat kita. So part tu kau jangan tak perlu risau sangat lah. Yang penting estimate hari ikut logik. Aku ikut logik dah masa 2 minggu sebab aku fikir pekerja kita ramai. Macam tu lah. Boleh. Dia tak ada masalah. Okay, teruskan lagi bawah tu ada apa lagi ke? Yes, landscape.
dengan groundwork. Okey. Kita ada backyard kan. Install backyard fence. Dekat antara rumah tu tak ada Ada. apa-apa kan? So, Ada kalau ke Dia tak? antara rumah, kan ada rumah yang menghadap depan. maksudnya macam kat belakang rumah tu. Belakang rumah tu. Dapur bertemu dengan dapur. Ya. Tak. Dia ada gap. Kalau ada gap okey lah. Fence tu okey lah. Dia ada So- gap sikit sebab macam standard rumah taman kan belakang tu macam ada lorong kecil kan. Biasa kalau yelah dia ada lorong kecil situ. Sebab kalau dapur bertemu dapur macam tu, masak kan tengok jiran belakang macam awkward pula. Boleh membawa. Bertatap mata kan masak macam ni. Oh lah. Masih yang ni, Fence tu okey lah. yang ni okey lah. Apa ni? Ni bahagian ada front yard juga. Kita ada penanaman. Banyak ada eh. Dia bukan macam parking je ke depan. Macam tapi kawasan kita sebenarnya macam mana? Bukan ada sedikit tanaman ke? Memang akan ada sikit pokok-pokok tepi tu, tapi untuk makluman lah, which is nanti dia akan betulkan balik untuk bahagian susunan rumah tu. Nanti apa-apa nanti update dekat dalam grup lah macam mana dia punya kedudukan tu. Setakat ni tengok semua okey, tak ada masalah. Ada nak tambah apa-apa lagi? So ni final tau. Final. Cuba tambah yang apa yang aku minta tadi tu, yang bahagian atas tu. Setakat ni yang bahagian bawah ni tak ada masalah, boleh je. Tambah yang compaction tu kan? Yes, yang compaction tu. Remove yang bahagian power Install. tu. Remove yang bahagian install power tu. Lepas tu gantikan dengan compaction. Yes. Lepas tu yang sign contract tu tambahkan duration dia dalam 3-4 hari. Lepas tu untuk foundation tu yang ada sewerage system. Yes, sewerage system tu. Okay. Itu je. Itu je. So, if anything, kita kena tanya Sir lah esok. Ataupun kalau misalnya dalam kelas tu Sir tak dapat nak explain lebih, then kena kena tunjuk dekat Sir lah after kelas tu. So, setakat ni Tapi sini ada masalah tarikh. Kalau korang tahu macam mana nak betulkan, korang boleh bagi tahu aku. Aku pun tadi dah try dah macam mana nak betulkan tu, tapi macam tak ada beza. Macam tak boleh. So macam rasanya boleh tanya Sir lah esok macam mana nak buat tu. Alright. Okay, setakat ni untuk bahagian part planning ni ada lagi ke? So far tu je lah yang aku buat. So bila dah settle tu baru boleh dapat yang bahagian apa ni? Apa tu critical path tu dengan yang timeline dia semua tu lah. Okay. Kalau gitu then settle lah. Okay, so sekarang ni kita moving on to part laki pula. Apa yang dah settle, apa yang nak tunjukkan untuk meeting malam ni. Okay. Seterusnya part aku Sekejap. Sebentar je IR dan TS sekalian. Alamak, lupa mute lah. Okay. Dia nampak kan screen? Boleh. Okay, so untuk part aku yang standard condition tu dah settle, dah hantar dekat Syamil pun, dekat project manager cuma yang apa yang aku cakap tadi lah, untuk part yang IMA tu, untuk estimate hari tu biaskan ikut logik je lah, sebab dekat dalam standard condition pun aku ada state kan, kalau sekiranya dorang gagal untuk ikut due date yang kita dah tetapkan tu, dorang akan bayar denda lah. Okay, so untuk UBBL saya ada bagi list, so kita kena pilih 5. So apa yang aku pilih, yang pertama submission of plans. Okay, sebab apa aku pilih yang ni,
Okay, semestinya kita nak buat sesuatu projek, kita mesti perlu approvement daripada beberapa pihak. So bagi aku benda ni penting dan sebab tu aku ambil benda ni dan selitkan dekat kita punya projek. So yang kedua adalah permit. Permit pun sama. Apa-apa yang kita nak lakukan atau dekat sesuatu projek tu, kita mesti ada permit ataupun dapat permit lah kan, supaya memudahkan kita punya proses. Yang seterusnya adalah advertisement hoarding. Okay, advertisement hoarding ni yang iklan yang dekat tepi-tepi sekitar kita punya projek tu. Okay, yang macam tak silap aku dekat dalam kelasa, saya ada kata kita tak boleh sebarang-sebarangan tampal iklan-iklan yang bukan-bukan. So kita macam nak letak papan iklan tu mesti ada syarat dan mendapat kelulusan lah kan. So benda tu pun aku rasa macam agak penting daripada yang lain, so aku ambil yang tu. Okay, seterusnya commencement of building operation. Okay, yang ni adalah papan info berkenaan dengan projek kita. So aku rasa benda ni sangat penting sebab kita macam setiap projek yang kalau kita perasan lah, setiap projek yang sedang run, diorang mesti akan pacakkan papan ni dekat tak silap aku dekat depan pintu projek diorang. Sebagai macam info lah, kita nak buat projek apa kat sini, projek apa yang tengah run dekat situ. Okay, so aku rasa benda ni pun penting, that's why aku ambil. Nanti kat sini projek ada projek pembinaan rumah teres 1 tingkat, lepas tu pemilik siapa, lepas tu kontraktor siapa. Okay, tarikh mula dan juga tarikh siap. Okay, so next yang terakhir aku pilih foundation. Since kita punya projek ni dekat atas tanah yang dekat tepi laut, so maybe banyak consideration yang akan berlaku, macam contoh berlaku settlement, kita tak tahu kan. So that's why foundation kita kena gunakan foundation yang betul lah. Kalau kita guna foundation yang sebarang-sebarang, takut apa yang kita tak nak dia akan berlaku. Okay, so aku rasa yang aku pilih ni adalah 5 elemen utama untuk projek kita ni lah. Ya, ada yang lain macam lift, tangga, pintu keluar exit, macam pintu emergency, itu semua aku rasa macam tak ada kaitan pun dengan projek kita. So yang ada bagi aku, yang ada dan memang penting, aku rasa 5 ni je lah. Okay, so IRAR dan TFTS yang lain ada apa-apa soalan ke ataupun ada yang kurang ke nak saya tambah? Okey, setakat ni apa yang apa yang nampak, which is setiap part yang dipilih tu basically benda-benda yang betul lah, benda-benda yang kita perlukan untuk jalankan projek tu sebelum, semasa dan selepas benda-benda tu. So kita nak kena jaga benda-benda tu semua. Setakat ni pada pandangan akulah tak ada apa masalah. So dengan apa yang dipilih tu betul lah, macam misalnya macam exit ke, safety exit ke, lift ke, tangga, itu semua benda-benda yang kita perlukan. Lagipun kita buat rumah single story kan, so single story tak perlukan benda-benda semua. So setakat ni semua okey, tak ada masalah. So kalau semua okey, project manager pun kata okey, so saya proceed je lah dengan saya punya proposal ni. Alright, boleh. Setakat ni itu saja ke? Ada apa-apa lagi? Setakat ni itu saja. Kerja saya yang lain cost estimate belum, sebab yang ni tak silap saya kata dia akan bagi info. Dengan safety kita tak cover lagi, so tunggu masuk cover dulu lah baru start buat. Okey, tu boleh hold dulu. Setakat ni untuk part masing-masing kiranya dah banyak in progress and banyak dah siap lah. So setakat itu rasanya cukup lah untuk meeting kita malam ni.
Right, terima kasih IR dan TS sekalian.